Asad, sekolah ni apa? Sekolah. For me, Bagi Asad. when I was younger, Asad rasa macam in terms of everything I'm doing right now, most of the time I had in school was just a waste of time sebenarnya. Secara jujur, no, I'll be honest benda yang Asad belajar kat sekolah, Nanti orang tibai tau. ya tak apa. Tapi for me, this is I respect your views and opinions. But like for me, benda yang Asad belajar, I mean benda yang Asad buat sekarang has nothing to do with school much. Like in terms of learning science all the way to very advanced, you know, all these weird things. And for me, tak perlu. I rasa maybe the schooling system can be changed because we live in a modern world where everything sentiasa berubah kan. Tapi the schooling system has always been the same. Influencer muda cakap sekolah ni bazir masa. Dan dia kaitkan kejayaan dia pula bila dia berhenti sekolah. Weh, ni tak boleh biar, ni kritikal. Kena respon, kena komen benda ni. Tapi pertama sekali, sebenarnya saya tak kenal langsung lah dengan brother ni sebab saya memang tak follow TikTok, saya memang tak follow apa yang berlaku dalam Instagram. Jadi saya tak tahu dia ni siapa sebenarnya. Katanya adalah influencer ataupun artis muda lah. Dan biasanya kalau korang kenal lah follow channel ni, memang kita komen respon kita tak sentuh sangat peribadi ataupun susuk tubuh orang. Tapi untuk kali ni saya nak sentuh sikit dan ada sebab kenapa saya nak sentuh pasal susuk tubuh peribadi influencer muda ni. Jadi klip video ni dia viral dan dia datangkan macam-macam kecaman. Sebelum saya respon dan saya nak kecam ke apa ke, maka saya buat sedikitlah homework. Saya tonton podcast tersebut dulu. Dia dalam 2 jam. Memang bukan topik saya dan sebenarnya podcast tu memang bukan sangat nak tibai sistem sekolah ke apa ke. Dia cerita pasal banyak benda dan yang menariknya brother yang dalam video tu dia taklah overspoken sangat pun. Bukan dia yang initiate dan dia kata itu adalah pandangan peribadi dia dan dia siap suruh orang untuk jangan berhenti sekolah. Ya. Just for people can understand Tapi jangan nak bring sekolah. Tapi yang peliknya yang aku tak faham, korang tengah main chess 5 dimensi ke apa ni? Yang upload tu adalah geng, adalah diorang sendiri. Jadi memang korang sengaja nak minta kecam ke apa ni? Nak minta dapat traction engagement ke apa? Memang ada banyak influencer negara ni yang sengaja upload benda untuk minta dikecam sebab nak dapat engagement, dapat views. Lepas tu diorang jual lah produk ke apa kan. Yang saya tak boleh buat benda ni. Memang it's not me lah, walaupun saya dah buat benda content creation dah dekat 6 tahun lebih dah. Part yang diorang viralkan sendiri soundbite tu saya tak faham. Tapi apa-apa pun apa yang telah berlaku adalah message itu telah viral dan disebabkan kita takut generasi muda terpengaruh dan diorang dapat message yang salah, diorang nak berhenti sekolah ke apa ke. Jadi saya terpanggil jugalah untuk bagi respon dan mungkin sedikit nasihat pada 2 perkara. Yang pertama adalah kritikan terhadap sistem pendidikan dan yang kedua adalah dunia influencer, dunia social media creation. Jadi adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, ya memang sistem pendidikan kita bermasalah. Saya pun dah sentuh benda ni lama dah. Banyak aktivis pendidikan dah cakap pasal benda ni lama dah. Malah dalam bahagian polisi negara-negara maju pun diorang sebut pasal masalah dalam sistem pendidikan. Antara masalah yang paling utama adalah ialah dia menjadikan semua orang, semua manusia yang hakikatnya berbeza-beza, kebolehan minat mereka dinilai dalam satu sistem piawai yang sama. Diorang gunakan metrik-metrik nombor yang macam merobotkan manusia, menghilangkan anak-anak yang tengah belajar ni. Ya, dan banyak lagi masalah-masalah lain. Cuma kena faham, setiap daripada perbincangan tentang masalah-masalah sistem sekolah bukan nak suruh anak-anak muda berhenti sekolah. Tak. Kita nak perbaiki, kita nak tambah baik sistem sekolah ni. Dia macam korang tengok game show yang ada peserta masuk dalam satu bilik duduk senang, lepas tu dia terbangkan duit banyak-banyak kan.
Jadi peserta tu kena tangkap sebanyak mungkin duit yang tengah berterbangan tu. Lagi banyak dia tangkap, lagi kaya lah dia. Sistem sekolah kita boleh kata macam tu, walaupun keadaan tengah haru biru, ribut, tetapi yang berterbangan tu adalah lebih berharga daripada duit pun adalah ilmu. Jadi setiap kritikan kepada sistem pendidikan sebenarnya adalah untuk ajar anak murid supaya diorang dapat tangkap duit-duit tu, tangkap ilmu-ilmu tu dengan lebih efisien, dengan lebih baik, ataupun lagi satu adalah supaya duit itu kita boleh jadikan dia kurang turbulence, kurang arus deras dia supaya lebih mudah ditangkap. Dan bukan nak suruh peserta tu keluar terus daripada game show, last-last satu hapak pun dia tak dapat. Sistem sekolah ni adik-adik, walaupun dia ada banyak problem, ya, tapi niat sistem sekolah ni bukan jahat, bukan dia sengaja nak hancurkan hidup korang ke apa, tak. Masalahnya sistem piawai pendidikan adalah disebabkan kalau kita nak betul-betul ikut ideal, kita nak supaya setiap silabus untuk setiap seorang anak murid itu khusus untuk anak murid tersebut, kena ada satu cikgu pakar yang boleh gubal silabus khas kepada setiap anak murid dia, maka negara kita akan bankrupt. Dia tak ekonomi langsung, tak praktikal, dan sekarang ini pun satu cikgu kena jaga 40 anak murid. Maka sistem pendidikan ini kita kena compromise dengan harapan ia menjanakan kebaikan yang paling optimum walaupun ada banyak kelemahan adik-adik. Tapi akhirnya balik pada diri adik-adik itu sendiri. Kalau adik-adik memang tertutup otak, tertutup minda, memang anggap sekolah ini tak ada apa-apa manfaat langsung pada adik-adik, maka itulah apa yang akan berlaku. Adik-adik buang masa berbelas-belas tahun dalam sekolah. Tapi kalau adik-adik buka minda adik-adik, cuba untuk cari sebanyak mana kebaikan yang tengah berterbangan, adik-adik tangkap, adik-adik grab, maka itu on you. Kejayaan berada pada tangan adik-adik di sekolah. Dan lagi satu nak sebut sikit je lah pasal social media influencer ni. Sekarang punya ramai anak-anak muda yang nak jadi influencer dan anggap berharap bahawa dunia social media ini dapat membuatkan diorang lari daripada realiti sistem persekolahan. Dia macam, aku tak payah ada SPM, tak payah masuk universiti pun tak apa, sebab aku boleh jadi famous dan aku boleh jadi kaya dengan social media. Okey, ni saya nak cakap sikit adik-adik ya. Aku ni taklah nak cakap yang aku ni paling layak nak sebut pasal topik ni, tapi itulah, adalah dah buat social media ni sebagai kerjaya full time selama dekat 6 tahun dan adalah dapat anugerah apa benda lah, tokoh influencer something. Jadi ini adalah nasihat peribadi abang. Social media ni dia adalah satu arena yang paling teruk ditimpa dengan survivor bias. Bias orang-orang yang terselamat. Setiap kali saya bagi talk dekat sekolah pasal kerjaya influencer, saya akan tunjuk diagram ni. Dia adalah satu kapal perang yang penuh dengan lubang yang dia pulang ke markas setelah berperang. Jadi jurutera perang itu pun dia tengok dekat pesawat tu, uish, tempat yang banyak lubang ni, kita kena letak lagi banyak pelindungan dekat tempat yang banyak berlubang, dekat tempat yang banyak ditembak oleh musuh. Jadi diorang reinforce, diorang memperkukuhkan lagi tempat yang banyak kena tembak tu. Sebenarnya ini salah. Inilah survivor bias. Sebab kita menilai kapal pejuang yang dah terselamat, yang berjaya pulang ke markas. Kapal-kapal terbang pejuang yang lain, diorang terhempas. Sebab apa diorang terhempas? Sebab diorang ditembak di tempat-tempat yang tak terkena tembakan dalam diagram. Jadi sepatutnya kalau ada tempat yang korang nak memperkukuhkan, nak reinforce, sepatutnya dekat tempat yang tak kena lubang. Jadi macam tu jugalah, dan lagi teruk dengan dunia social media. Korang nampak orang-orang yang survive, orang-orang yang berjaya, dan korang tak nampak di lautan ada
punya banyak social media content creator ke ataupun social media influencer to be yang karam. Kita tak nampak diorang sebab diorang karam. Kita cuma nampak orang-orang yang kita nampak kaya dan berjaya dan kita kata, wow, aku pun nak buat social media tiru sebiji macam diorang, aku nak jadi kaya dan berjaya macam diorang. Orang-orang yang dah terselamat ni. Jadi adik-adik, ini recommendation peribadi saya. Korang tengok juga channel-channel yang sekarang ni dah tengah naik lah, channel-channel ni yang diorang dokumentasikan influencer-influencer dulunya yang sangat-sangat berjaya, yang sangat-sangat viral, satu video berjuta-juta views, tapi makin lama makin jatuh dan akhirnya gagal. Sekarang ni dah ada beberapa dah channel-channel yang dokumentasikan waima orang-orang yang berjaya dalam social media yang jatuh. Korang tengok benda ni, dia boleh membumikan tanggapan korang terhadap social media. Apatah lagi arena macam TikTok yang setiap hari ada benda viral baru yang akhirnya benda viral tu tak jadi apa. Orang tak berjaya jadikan dia sebagai satu kerjaya nak dapat duit ke, payah. Dan dunia content creator ni payah adik-adik, dia sangat-sangat penuh dengan anxiety. Setiap kali korang upload video tu korang ada anxiety. Alamak, harap-harap content ni dapat view sekian-sekian. Setiap kali korang upload video And processing's done, keywords are good, and publish. That's the worst video anyone's ever made. apatah lagi kalau niche, genre yang korang buat tu bukan niche yang unik. Korang upload lifestyle korang. Dan apatah lagi kritikal adalah kalau genre korang adalah genre fake lifestyle. Korang terpaksa untuk buat konten-konten yang tunjukkan hidup korang secara fake sebab korang nak kena compete, korang nak kena upkan korang punya game konten tersebut. Dan orang dah semakin aware dengan benda ini. Korang tengoklah dokumentari tentang content creator Insta famous ni yang rupa-rupanya keseluruhan hidup diorang adalah fake. Diorang tak kaya langsung dan orang dah aware dah benda ni. Dia dah tak lagi cool macam dulu. Bila makin lama viewership korang makin menurun, engagement dah tak power macam dulu, maka korang jadi anxiety dan korang kena buat benda-benda yang bodoh untuk menaikkan balik engagement korang. Korang kena cari drama, korang kena cari gaduh, korang kena buat benda yang mungkin merosakkan image peribadi korang yang tak boleh nak diperbaiki dah selepas ini. Sebabnya korang nak selamatkan brand dan channel peribadi korang. Ini sebenarnya adalah satu prospek hidup yang sangat-sangat menakutkan lah bagi saya. Kalau korang boleh handle, why not? Tapi you need to be aware of this. Bagi saya sendiri sebenarnya saya dah banyak kali dah apa orang panggil burn out kan, dah dekat 6-7 tahun buat ni. Cumanya genre yang saya buat ini adalah genre pendidikan. Jadi setiap kali saya baca, saya buat kajian untuk topik-topik baru untuk dijadikan konten, I fell in love again and again. Terutama sekali bila konten baru yang kita buat ini rupa-rupanya ada kaitan dengan konten yang kita pernah buat 6-5 tahun lepas. Dan ini macam wow, burn out banyak kali tu ya, tapi saya jatuh cinta lagi dan lagi dengan ilmu. Dan apatah lagi bila dapat berjumpa dengan tokoh-tokoh akademik, dapat buat podcast dengan Profesor Emeritus, dia jadi macam it keeps me going. Walaupun dunia content creator ni makin lama makin mencabar. Sampai bila tak tahu, Allahualam, doakan supaya dapat sampai bila-bila. Tapi itulah, kita tak tahu tentang masa depan kita. Cumanya kalau korang berhenti sekolah untuk buat social media ini dan korang ialah naik meletup-letup, tapi makin lama korang makin merudum, paling-paling kalau korang ada sijil, kalau korang ada degree, korang boleh masuk ke dalam bidang tersebut. Korang ada second, third, alternative option yang lain. Tapi kalau korang memang SPM pun tak ada, sijil apa pun tak ada, ketika mana korang merudum itu, maka itu adalah akan menjadi masalah besar bagi korang social media influencer yang berhenti
sekolah. Jadi nak jadi influencer ke apa, boleh jangan berhenti sekolah. Utamakan ilmu tu dulu. Itulah sedikit sebanyak mungkin pesanan dan respon ringkas saya kepada video pasal berhenti sekolah yang viral baru-baru ini. Apa pandangan anda, tulis dalam bahagian komen. Dan kalau korang nak terus support, kalau korang nak terus menyokong saluran ajar, sudilah untuk menjadi ajarian, untuk tekan button join dan untuk share, like dan subscribe, insya-Allah. Assalamualaikum.